Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama diberikan kesempatan untuk berhimpun, berkongsi maklumat, berkongsi ilmu dan juga berkongsi pandangan dalam wacana yang dianjurkan pada hari ini. Yang mana hari ini saya akan bersama-sama dengan dua orang sahabat saya untuk membincangkan satu isu mutakhir yang famous, yang diperbahaskan oleh ramai orang dan isu yang penting. Nanti mungkin kita akan ceritakan kenapa isu ini penting. Jadi sebelum tu saya nak jemputlah bersama-sama dengan dua orang sahabat saya yang akan bersama dalam forum kita pada hari ini ataupun perbincangan pada hari ini. Yang pertama, sahabat saya Al-Fadhil Dr. Abu Hafiz daripada Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat datang Dr. Abu. Terima kasih untuk kita sama-sama hari ini. Dan yang kedua, Al-Fadhil Dr. Sahul Hamid, sahabat saya daripada Jabatan Sejarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Juga selamat datang Dr. Sahul. Jadi insya-Allah perbincangan kita pada hari ini mungkin terima kasih datang. Perbincangan kita akan merupakan perbincangan yang simple, yang mudah untuk diikuti, tidak berformat untuk kita berkongsi pandangan dalam isu yang ramai orang bercerita pada hari ini, iaitu tentang kemelut yang melanda SPRM pada ketika ini, antara kehancuran urus tadbir ataupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mulakanlah sedikit sebelum saya beralih kepada panel-panel kita yang lain kan, Ustaz Dr. Abu ataupun Dr. Sahul. Saya nak mula sedikit. Kenapa isu ini penting? Banyak isu berkaitan dengan salah guna kuasa ataupun rasuah ataupun kerosakan dalam sistem yang berlaku dalam negara kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sejak beberapa ketika, kebanyakan isu-isu yang berlaku ni ada dimensi yang berbeza-beza. Boleh ditafsirkan dengan cara yang berbeza-beza. Ada orang lihat positif, ada orang lihat negatif. Samalah apa sahaja isu yang berlaku dalam negara. Kalau kita boleh beralih ke belakang sedikit, perubahan kerajaan selepas PRU kan, perubahan kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada PN dan juga kerajaan baru. Orang boleh berbeza pandangan, dimensi berbeza. Orang boleh kumpulkan fakta dan boleh kata ini adalah pengkhianatan dari satu sudut. Dari satu sudut lain pula orang kata tak, ini bukan pengkhianatan, ini sesuatu yang masih lagi dalam ruang lingkup undang-undang dan ada masalah yang lebih besar. Contohnya, kalau kita pergi lebih lama dulu kan, sebelum tu ketika kes 1MDB, kalau kita boleh ingat salah satu contoh bila 1MDB beli tanah kerajaan dengan harga yang murah kemudian jual kepada tabung haji dengan harga yang lebih mahal, sebagai contoh. Ketika itu ramai yang mengkritik tabung haji. Orang kata kenapa tabung haji beli tanah yang sepatutnya 1MDB beli daripada kerajaan dengan harga yang murah. Tapi ada dimensi berbeza kan. Ada orang boleh kata tak, ini satu pelaburan yang baik untuk tabung haji juga. Tabung haji juga untung, jual kepada orang lain. Begitu juga dalam banyak isu yang melibatkan salah tadbir, yang melibatkan salah urus, melibatkan rasuah, sama ada terbukti ataupun tidak, ada dimensi yang berbeza-beza. Orang boleh lihat daripada satu sudut, dan orang pula juga boleh lihat daripada sudut lain yang dia sampai kepada kesimpulan yang berbeza. Jadi ada ruang untuk berbeza pandangan. Kemelut SPRM ni, kenapa saya sendirilah secara peribadi, kenapa saya bersuara? Kerana nak pusing ke mana sekalipun, apa yang berlaku, tuduhan yang dikenakan kepada Tan Sri Azam Baki, tak ada jalan keluar dah. Di sana telah berlaku kesalahan dan kesalahan yang melibatkan urus tadbir dengan jelas. Jadi kerana itu saya lihat tak boleh dah nak berdiam diri. Pusing kok mana pun salah. Umpama kan suatu orang dia ada pistol, dia register ada pistol di tangan dia dan pistol itu digunakan untuk tembak ataupun untuk bunuh orang. Contoh, dia ada pistol. Pistol ni diguna untuk tembak dan bunuh orang. Pergi kepada satu penyiasat, penyiasat tanya, hang tembak ke hang tak tembak? Dia kata, aku tak tembak, orang lain guna pistol aku. Orang lain yang guna pistol aku dan orang lain yang tembak. Okey, selamat, hang tak tembak. Percayalah orang tu.
Tak kisahlah dia penyiasat ke apa, dia percaya bukan si fulan ni yang tembak, orang ambil pistol dia pergi tembak. Datang pula penguatkuasa yang kedua untuk siasat. Hang jaga baik ke tak jaga pistol hang? Penyiasat yang kedua ni pula buat kesimpulan, tak, pistol ini sentiasa berada di dalam jagaan dia, tidak berpindah milik kepada orang lain, dia yang jaga, dia tak buat kesalahan. Ini cerita lawak. Bayangkan, kesalahan memang dah berlaku di situ. Satu badan penguatkuasa kata, bukan dia tembak, dia pinjamkan pistol ni kepada orang lain. Badan penguatkuasa yang lain pula kata, apakah dia telah melakukan kesalahan bagi pistol ke orang? Tak juga. Pistol tu sentiasa berada dalam tangan dia dan dia tak bagi ke orang. Macam mana nak selesaikan kemelut ni? Jadi saya lihat, isu yang berlaku dalam SPRM sekarang, beginilah perumpamaannya. Apabila Tan Sri Azam dituduh memiliki saham yang melebihi nilai yang sepatutnya dimiliki oleh penjawat awam pada 2016, 2015, nilai lebih 100,000, itu dakwaan terhadapnya. Jadi, untuk mempertahankan diri, Tan Sri Azam kata, ini bukan saham saya punya, ini adik saya punya, Nasir Baki. Adik saya punya, dia pakai akaun saya sahaja. Kalau saya sangat marah bila saya tengok pembentangan beliau ketika pembentangan media. Apa salahnya? Bukan saya punya, orang lain pakai akaun saya dan beli saham, adik saya beli. Tak ada masalah, tak salah. Suruhanjaya Security kata itu salah. Ikut undang-undang lain pula, akaun seseorang, akaun pelaburan, mesti dia sendiri yang uruskan. Orang lain tak boleh pakai akaun orang lain untuk beli saham sesuka hati. Bila masuk penyiasatan dalam kes yang kedua, Suruhanjaya Security pula, alasan yang digunakan tanggal 18 dan 19 Januari kenyataan media yang dikeluarkan, Suruhanjaya Security kata tak ada bukti yang akaun Tan Sri Azam ni digunakan oleh orang lain. Esok pula kata memang akaun tu dia punya dan dia yang uruskan. Tuan-tuan, rakyat Malaysia, kita layak untuk dapat penjelasan yang lebih baik daripada ni. Ini bukan isu, ini seolah memperbodohkan rakyat. Memperbodohkan rakyat, membiarkan orang dalam keadaan tak apalah, itu sahaja penjelasan yang kamu dapat, ya ada jenayah. Penguatkuasa A kata, pada pandangan kami tak ada jenayah. Bukan dia punya akaun, bukan dia punya saham, adik dia punya. Okey, kalau adik dia punya, pasal apa dia bagi adik dia guna akaun? Penguatkuasa B pula kata, tak. Akaun tu memang dia punya. Dia sendiri yang jaga, tak ada orang lain menggunakan akaun. Jadi isu ni saya rasa sangat teruk, dan penjelasan begini, kalau dibiarkan tanda soal begini, sebenarnya dia memperbodohkan rakyat Malaysia secara jelas. Itu intro yang saya nak buka lah kenapa saya bersuara dan saya kehadapan dalam isu ni. Saya ingat saya nak beralih kepada Dr. Abu dulu untuk bagi pandangan beliau. Kita dengar sudut pandang Dr. Abu pula tentang intro berkaitan dengan kes yang kita nak bincang ni. Baik, terima kasih Ustaz Salman dan juga Dr. Sahul malam ni. Agak insyaAllah kita akan bawa secara santai lah kerana saya pun sedikit keletihan. Pada pagi tadi kita berhimpun berada di Bangsa setelah dihalang untuk masuk ke Sogo dan berarak pergi ke Dataran Merdeka. Dan oleh kerana menghormati, bukan saja menghormatilah, sebab dah ada perintah mahkamah, kami tidak berada di situ, kami bergerak ke Bangsa. Dan secara umumnya walaupun disekat ataupun diganggu, kami tetap boleh dapat berhimpun dan bergerak di sana. Baik. Kenapa isu ini timbul dan kenapa isu ini betul-betul diperjuangkan oleh saya dan juga yang lain-lain, dan saya meminta dalam ucapan saya tadi untuk semua orang agama dan semua orang akademik untuk bersuara. Anda mungkin tidak boleh ataupun tidak perlu untuk berada pada posisi seperti saya, sebab saya ada dua-dualah dalam bidang akademik dan juga dalam bidang politik kepartian. Tetapi kerana ini adalah isu kenegaraan, proses pembodohan yang pada tahap tertinggi. Saya suka untuk ingatkan apa yang disebutkan oleh Ustaz Salman tadi. Pada sekitar 5 ataupun 6 hari bulan berlaku satu sidang media yang dibuat oleh lembaga penasihat pencegahan rasuah yang diketuai oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang. Dan ketika itu dikatakan bahawa pada bulan November sebelum daripada itu telah dipanggil Tan Sri Azam Baki untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan isu pemilikan saham tersebut. Saham itu berlaku sekitar ataupun ianya timbul sekitar 2015-2016. Ada orang kata dah lama dah.
Isunya tak kisah dalam jenayah ia lama ataupun tidak, ia tidak pernah ada tarikh luput. Okey, pertama. Kedua, dan bila dipanggil dan dikatakan kepada mereka dan dipertanyakan kepada Azam Baki menyatakan bahawa itu adalah milik dan diuruskan oleh adiknya melalui akaun dia, tapi diuruskan oleh adik dia. Baik. Ini telah pun ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Benda itu live, diulang. Bila kita dah tengok dah, ia telah pun diulang tayang mungkin berjuta kali dah. Tapi sekitar pada 9 hari bulan 1, mengambil masa tak sampai seminggu, 3 hari mungkin, ada satu laporan dibuat oleh satu NGO berkaitan dengan laporan rasuah pengurusan tertinggi Suruhanjaya Security melibatkan 28.2 juta ringgit. Tiba-tiba, out of blue, rentetan daripada itu. Dan kalau kita sebagai rakyat Malaysia merasakan bahawa ini adalah perkara yang tiba-tiba terjadi, memang tak ada kaitan, memang kita sama ada naif ataupun betul-betul bodoh. Kalau kata daripada 6 hari bulan itu sehingga kepada 9 tu tak ada kaitan langsung. Datang pada 18 hari bulan dan 6 hari bulan itu sehingga ulangi, Suruhanjaya Security menyatakan bahawa dia akan menyiasat perkara ini kerana penggunaan akaun oleh bukan pemilik dia, bukan penama. Section berapa dia nak apa siasat? Di bawah Section 25 dalam kurungan 4 Akta Perindustrian Security Depository 1991. Ini yang SC nak buat. Ingat, saya nak garis bawahkan di sini bahawa SC hanya melihat kepada section ini. Suruhanjaya Security tidak menyiasat berkaitan dengan ada tak penyalahgunaan kuasa, ada ataupun tidak rasuah, tak ada. Kerana dalam sistem sekarang ni dia nak balikkan balik kepada SPRM untuk mengkaji dan menyiasat benda tersebut. Bos tertinggi dia telah pun berlaku masalah dan anak-anak buah dia yang akan menyiasat. Dan anak buah dia tu pula ada 3 orang timbalan ketua Pesuruhjaya dengan menyatakan bahawa serangan terhadap bos dia itu adalah bersifat politik dendam. So semua daripada kita dah tahu dah apa dia punya outcome, apa dia punya hasil daripada siasatan kalau dipatah balikkan kepada SPRM. Baik, kalau nak pergi pendekkan kepada 18 hari bulan, Ustaz Salman pun dah sebut tadi. Apa yang disebut adalah SC Suruhanjaya Security tak boleh buat satu kesimpulan yang konklusif. Bermaksud dia dah kaji, dia tengok satu-satu, dia kata okey, kami tak boleh nak conclude secara pasti sama ada dia melanggar Section 25(4) ini ke tidak. Bukan dia tak bersalah langgar penyalahgunaan kuasa ya, jelas kat sini. Dia bukan menyiasat penyalahgunaan kuasa. Dia menyiasat adakah betul Nasir Baki adik dia itu yang menggunakan akaun dia. Dia nak check ni je. Yang tu dia kata dia tak dapat untuk conclude. Tiba-tiba dalam masa 24 jam selepas daripada itu pada 19 hari bulan, dia boleh conclude dengan menyatakan bahawa ada kaitan dengan adik dia itu memang milik penuh oleh Tan Sri Azam Baki. Di sini muncul persoalan tambahan. Pertama, adakah sidang media yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki pada sekitar 5 hari bulan 1 ataupun 6 hari bulan 1 itu satu penipuan? Persoalan dia. Okey. Dan yang kedua, kenapa dalam masa 24 jam tiba-tiba Suruhanjaya Security boleh untuk melakukan kesimpulan yang konklusif sedangkan 24 jam sebelumnya dia tak boleh buat? Yang ini menimbulkan persoalan. Sebab itu kenapa tuntutan kita menyatakan bahawa buat Suruhanjaya bebas. Ambil seorang bekas hakim negara ke, panggil wakil daripada pembangkang, wakil daripada kerajaan, wakil daripada agensi PDRM, SPRM dan lain, duduk di situ dan siasat perkara tersebut. Kalau Perdana Menteri ini buat, saya kira benda ni tak muncul. Orang pun tak rasa bahawa ada satu permainan ataupun game ataupun wayang. Tapi macam Ustaz Salman sebut dalam tulisan dia dah jadi macam cerita Tamil ke cerita Hindustan korupsi yang pada tahap yang semua orang boleh tonton tapi tak boleh nak buat apa.
Sebab itulah kenapa benda ini semua orang cakap dan saya minta semua daripada kita. Anda tak perlu maki hamun, anda tak perlu gunakan bahasa kasar, anda hanya perlu untuk suarakan bahawa perkara ini salah dan ia tak boleh untuk Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, pengerusi LPPR untuk memperbodohkan rakyat dengan kata, oh yang ni kami terima adik dia punya dan kita serahkan sahaja, terima sahaja apa yang telah ditetapkan oleh SC. SC bukan menyimpulkan tentang penyalahgunaan kuasa. Itu kena jelas. SC hanya menyiasat tentang ada tak berlaku pelanggaran Seksyen 25 dalam kurungan 4 Sikda 1981. Jadi itu mungkin saya punya awalan dalam perbincangan ni ataupun sembang-sembang ni, Ustaz Salman. Kita kembali terus kepada Dr. Saul. Ya, terus kita dengar ulasan awal daripada Dr. Saul, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Salman dan Dr. Abu Hafiz yang bersama-sama pada malam ini. Ya, tajuknya ialah tajuk yang berkaitan dengan antara kehancuran, urus takbir dan kemurkaan Allah. Baik. Ini apabila saya mula-mula menaikkan poster ini ke dalam laman Facebook saya, ada yang mengomen, ada yang bertanyakan bahawa kenapa? Adakah anda mempunyai bukti untuk menuduh atau mendakwa bahawa Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya SPRM ini rasuah? Kan ada melakukan perbuatan rasuah. Jadi saya katakan tidak ada satu perkataan pun di sini yang menulis kaitan dengan rasuah. Kita mengatakan urus takbir. Yang urus takbir itu bila hancur, apabila rosak, maka dia akan mengundang kemurkaan Allah. Maksudnya berlaku kerosakan. Baik. Ramai yang bertanya, adakah ini satu unsur rasuah? Apabila kita bicarakan ini dan perkara ini menjadi panas, adakah ini rasuah? Sebenarnya hal yang menyelubungi keseluruhan kemelut atau konflik ini bukan tentang rasuah. Kerana rasuah itu adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Maksudnya ada kecuaian ataupun ada sengaja mencuaikan tanggungjawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu rasuah. Kita tidak menuduh Tan Sri Azam Baki terlibat dengan rasuah. Tak ada. Tidak ada satu perkataan. Betul, tapi kita sedang membicarakan soal integriti. Dan integriti itu adalah satu konsep penting dalam pencegahan rasuah. Pencegahan rasuah. Integriti ni apa? Integriti bermaksud satu kejujuran, ketulusan yang terus-menerus. Terus-menerus. Maksudnya, doing a right thing even if no one see you. Melakukan perkara yang betul walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Itu integriti. Jadi apabila berlaku perkara ini, kali pertama dipersoalkan kenapa seorang penjawat awam yang tertinggi yang mengendalikan satu badan yang sepatutnya mempertahankan integriti, ketelusan penjawat awam misalnya, ketelusan, keterbukaan, urus takbir yang baik dalam negara. Tiba-tiba orang itu yang kita meletakkan sepenuh kepercayaan, amanah kepadanya untuk menjaga integriti, nama baik, prestige negara kita, tiba-tiba dia sendiri terpalit dalam satu tuduhan yang berat. Dan yang mendakwa itu bukan calang-calang. Yang mendakwa adalah ahli lembaga LPPR itu, lembaga pencegahan rasuah itu, nasihat pencegahan rasuah. Seorang profesor, Terence Gomez. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah profesor political economy. Seorang political economy yang banyak mengkaji tentang hubungan antara perniagaan dengan parti politik, antara hal-hal yang berkaitan dengan korupsi yang berlaku dalam parti politik dan hubungannya dengan dengan perniagaan misalnya. Bukan calang-calang orang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila timbul isu ini, tiba-tiba LPPR berpuas hati. Apabila Tan Sri Azam Baki datang berdiri dan menyampaikan pandangannya bahawa ini bukan dikendalikan oleh saya. Ini bukan milik saya tetapi milik adik saya. Kemudian LPPR, pengerusi LPPR sendiri, Tan Sri Abu Zahar Ujang, membersihkan dengan tak semena-mena membersihkan tuduhan atau dakwaan itu, mengatakan kami berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri Azam Baki. Dan lebih naya lah kita kata, ialah 6 orang ahli lagi, ahli LPPR, 5 orang lagi itu, yang termasuk Profesor Agus, Tan Sri Ismail Omar, dan beberapa orang itu menafikan bahawa ini adalah keputusan LPPR. Nampak tak? So jadi satu tanda soal yang besar. Yang pertama sudahlah menimbulkan satu soal bahawa akaun ini bukan dikendalikan oleh saya tetapi oleh adik saya. Itu sudah menyalahi Seksyen 25 dan Seksyen 29 Sikda itu.
Dan seperti sudah disebut oleh Salman dan juga oleh Abu Hafiz, Seksyen 25 dan 29, dan ada orang yang pernah didakwa dan didenda kerana memberi peluang atau memberi ruang kepada orang lain untuk menggunakan. Ada seorang wanita, saya Kor nama dia, tapi lupa nama sebenar dia. Sebelum ini, yang didakwa, didenda kerana membenarkan orang lain menggunakan akaunnya, transaksi. Faham? Sudah jadi diskriminasi, double standard penguatkuasaan undang-undang. Adakah undang-undang terpakai pada orang kecil, wong cilik, tetapi tidak pada wong gede, orang besar? Mengapa hal ini berlaku dalam satu departmen, dalam satu jabatan Suruhanjaya yang tertinggi menjaga integriti? Yang pertama itu. Persoalannya LPPR kemudian menafikan. Dah, sudah. Lepas itu SC, seperti mana yang sudah diulas tadi oleh sahabat saya 2 orang. SC mula-mula nak siasat, SPRM. Tiba-tiba laporan ke atas SC sendiri. Kemudian SC keluar kenyataan, kami tak nampak apa-apa kesalahan. Sedangkan Tan Sri Azam Baki sendiri mengaku akaun ini digunakan oleh adiknya. Dan ia sudah bertentangan dengan dapatan ataupun kes yang sebelum itu, presiden. Kes presiden yang mengenai ada dakwaan berlaku. Terhadap orang yang menggunakan akaun lain. Kemudian ada satu lagi sebelum saya menyimpul mungkin seminit. Apabila saya atas kapasiti ahli akademik, Dr. Abu Hafiz, beliau berdiri di atas dua-dua platform parti politik dan platform akademik. Saya sebagai ahli akademik, saya tidak berpijak ataupun saya tidak berdiri di atas mana-mana pentas parti politik, dan ada yang mempertikaikan, mengatakan kenapa perlu bersuara? Kenapa kita perlu, dulu kenapa ketika PH memerintah, kenapa PH memerintah masih tidak ditimbulkan soal ini? Adakah apabila Tan Sri Azam Baki atau SPRM membangkitkan isu Lim Guan Eng ataupun isu suami Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, Gubernur Bank Negara, memiliki ataupun mendapat sebahagian daripada adalah terlibat dalam urus niaga 1MDB dan sebagainya. Ketika itu PH menggerakkan gerakan ini, iaitu tangkap Azam Baki. Nah, saya katakan ini tidak ada kena-mengena dengan saya atau tidak ada kena-mengena dengan kapasiti sebagai saya sebagai seorang ahli akademik. Kalau anda mengatakan PH begitu, saya katakan saya bersetuju sesiapa sahaja didakwa dan disiasat, biar siapa sekalipun dia. Siapa pun. Sebab kita memang berdiri untuk memperjuangkan soal-soal kepentingan negara, melangkaui parti politik. Apalagi saya bukan ahli mana-mana parti politik, kecuali satu lah. Yang lama lah, dah 20 tahun. Hampir menjadi ahli parti politik itu 20 tahun lebih dah. Selagi tidak dibuang, insyaAllah masih lagi di situ. Tapi tidak bercakap atas kapasiti parti politik lah. Ya? Jadi ini saya katakan, siapa sahaja yang memerintah, siapa sahaja yang mentadbir, siapa sahaja yang disyaki atau diragui ketelusan integritinya, maka dia haruslah disiasat secara telus dan terbuka. Bukan atas sentimen parti politik. Mana-mana parti politik pun kita akan membantah. Anda boleh membaca tulisan-tulisan saya sebelum ini daripada tahun 2016, 15, 16, 17, 18, 19 atau 18 hingga 20 lebih kerap menulis dan menghentam dan mengkritik atas kapasiti ahli akademik. Atas kapasiti ahli akademik. Maka ini akan berterusan. Ini akan berterusan sehingga kita mendapat suatu pemerintah yang dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Melangkaui parti politik sebab kita nak menjaga nama negara kita, bukan menjaga mana-mana kepentingan individu yang merosakkan imej dan prestis negara kita. Saya kembalikan kepada Ustaz Salman. Terima kasih Dr. Sahul di atas penjelasan yang menunjukkan kepada kita lah kronologi sambungan daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Abu Hafiz tadi. Saya sangat tertarik dengan apabila Dr. Sahul sebut tentang kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Azam kepada lembaga penasihat, dan badan penasihat juga bersetuju dengan dia. Kalau boleh saya panjangkan sedikit kan, di antara apa yang disebut oleh Prof Gomez di peringkat awal, Profesor Gomez, dia dakwa dia telah menulis email kepada Tan Sri Abu Zahar Ujang, telah tulis email meminta supaya siasatan dilakukan dan minta supaya mesyuarat dilakukan, dan email tu tersebar di media. Ada email permohonan kepada Tan Sri Abu Zahar sekitar bulan November ataupun Disember. Jadi itu yang pertama. Ada permintaan dan tuntutan untuk bincang selesaikan kemelut ini, tetapi jawapan yang ini masalah yang saya fikir wayang yang pelik. Banyak pihak yang terlibat masuk dalam frame, terlibat dalam isu ini. Email tak dibalas oleh Profesor Abu Zahar, oleh Tan Sri Abu Zahar, dan sebaliknya katanya tak ada email pun, tak dapat apa-apa sebarang laporan.
Akhirnya bukti itu terdedah dalam media, ada email dihantar kepada Sekretariat Badan Penasihat Pencegahan Rasuah, memang ada minta untuk siasatan dibuat. Itu yang pertama. Sehinggalah Profesor Gomez letak jawatan Disember ataupun November. Dah letak jawatan setelah isu ni diketengahkan. Penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri Azam kepada lembaga penasihat, isu ni 2 kali, saya dengar 2 kali dan tuan-tuan juga dengar 2 kali dengan yakinnya Tan Sri Abu Zahar sebut dia bersetuju dan berpuas hati dengan penjelasan Tan Sri Azam Baki bahawa akaun itu digunakan oleh adiknya, bukan dia punya akaun. Bukan dia punya akaun dan bukan pemilikan dia. Okey, itu satulah, kata Tan Sri Abu Zahar. Esoknya ataupun beberapa hari lepas tu, siaran penjelasan kepada media yang dibuat oleh Tan Sri Azam sendiri mengulangi perkara yang sama. Semua orang dengar penjelasan itu, perkara yang sama. Akaun itu, ya, akaun saya, tapi bukan milik saya. Saham tu milik adik saya. Ini 2 dah kenyataan yang jelas. Kemudian, selang beberapa hari lepas kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Abu Zahar, sebagaimana disebut oleh Dr. Sahul tadi, jawatan kuasa, lembaga penasihat menyebutkan kami tak pernah bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Abu Zahar. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Apabila jawatan kuasa 6 orang tak bersetuju, artinya salah satu pihak adalah menipu dan penipuan yang jelas. Tapi isu ni didiamkan terus. Sebab tu saya sebut tadi, isu di dalam isu. Ada banyak pelanggaran, ada banyak perkara-perkara yang tidak beretika berlaku di situ, tapi kerana isu ni terlalu besar, orang tak ada masa nak membincangkan siapa yang menipu ni. Sama ada 6 orang ni telah mengkhianati Tan Sri Abu Zahar ataupun Tan Sri Abu Zahar telah menipu di atas nama mereka. Yang mana salah satu daripada perbuatan ni sangat tidak beretika dan siapa yang buat kesalahan ini tak layak jadi pengerusi. Dia tak layak untuk terus jadi pengerusi. Jadi isu itu dah tertinggal dah. Tadi kita sebut di awal, apa sahaja yang berlaku kepada Tan Sri Azam Baki, di situ terdapat kesalahan. Dan yang kedua, kita juga ada sebut di sini, apa sahaja situasi, salah satu pihak, sama ada Tan Sri Abu Zahar ataupun 6 orang jawatan kuasa telah melakukan kesalahan tipu dah di sini. Itu yang kedua. Saya tak tahu ketika keadaan sebegini, ketika isyarat-isyarat menunjukkan tak baik sebenarnya, ada sesuatu yang tak kena. Saya tak tahu sama ada ini parti yang dimaksudkan oleh Dr. Sahul ataupun tak. Saya tak tahu bagaimana PAS boleh masuk dalam frame sebagai parti politik pertama yang kata berpuas hati dengan penjelasan Tan Sri Azam. Ini yang ketiga. Parti politik. Baiklah, ia parti politik, parti komponen yang membentuk kerajaan. Tapi berpuas hati. Ini mengulangi skrip yang sama. Saya lama tak menyebutkan tentang PAS, tapi ini sangat mengecewakan. Ia mengulangi skrip sama apabila Tuan Ibrahim sebut dahulu berpuas hati dengan penjelasan 1MDB. Sekali lagi, Taqiyuddin pula kali ini, Datuk Seri Taqiyuddin pula menyebutkan berpuas hati dengan penjelasan. Selang beberapa hari setelah isu ini menjadi panas, setelah SC membuatkan kenyataan walaupun itu akaun dia digunakan oleh orang lain adalah kesalahan, ada sedikit pembetulan kerajaan pendapat daripada PAS, sebenarnya berpuas hati kerana dia telah tampil ke hadapan memberi penjelasan. Belum tentu dia salah ataupun tak salah. Saya agak terkilan lah kenapa PAS perlu meletakkan diri dalam keadaan itu. Kalau ada satu parti yang perlu bertanggungjawab adalah UMNO. UMNO sebagai pimpinan besar kerajaan ketika ini. PAS tak ada tanggungjawab moral pun untuk menanggung beban Tan Sri Azam Baki. Tapi mereka meletakkan diri dalam keadaan nak tanggung beban Tan Sri Azam. Seterusnya lagi, 3 orang timbalan pengarah, tadi disebut juga oleh oleh Dr. Sahul, keluarkan kenyataan dakwaan terhadap Tan Sri Azam bersifat politik untuk membalas dendam. Kalau 3 orang timbalan pengarah keluarkan kenyataan begini, macam mana kita nak percaya yang institusi ini akan bersifat bebas untuk menyiasat Ketua Pesuruhjaya mereka? Integriti daripada awal telah tercabar. Mereka tak mampu untuk membuat penyiasatan yang adil. Dan kemudian macam yang disebut oleh Dr. Abu, tarikh 18 dan 19 hari bulan 1, 2 kenyataan daripada Suruhanjaya Security yang kita pun tak tahu mana satu yang betul. 18 kata tak ada maklumat yang konklusif. 19 pula kata dah konklusif dah. Memang akaun tu dia punya, bukan akaun orang lain. Dan selepas itu kata Perdana Menteri, Perdana Menteri kata jangan panjangkan isu ni, jangan polemikkan isu ni, ikut sahaja keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Security dan penyiasatan yang dibuat oleh SPRM.
kita dah sebut tadi, SPRM dalam kes ini tidak berada dalam situasi yang baik untuk menyiasat Ketua Pesuruhjaya. Setelah 3 orang timbalan pengarah membuatkan kenyataan sokong daripada awal. Dah tidak dah. Dan Perdana Menteri minta untuk kita terimalah keputusan penyiasatan yang dibuat oleh Suruhanjaya Security. Tapi masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua yang dengar, macam mana kita nak terima? Cuba Abang Asad, macam mana kita nak terima? Setelah Tan Sri Azam Baki buat pengakuan yang akaun itu digunakan oleh adik saya. Setelah Tan Sri Abu Zahar Ujang buat kenyataan, aku dengar daripada Tan Sri Azam Baki yang kata akaun itu digunakan oleh adik dia. SC kata kita dapat keputusan yang konklusif. Dia yang berkuasa dan menguruskan akaun itu tanpa kawalan daripada orang lain. Jadi macam mana? Tolong Abang Asad, macam mana kita nak percaya perkataan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security dalam kes ni? Atas dasar apa kita nak terima kenyataan ini? Cuma yang lebih membimbangkan saya, yang sangat membimbangkan, saya sebut dalam Facebook minggu lepas, situasi yang sangat berat apabila kalau ada mana-mana badan penguat kuasa dituduh dengan tuduhan salah guna kuasa, rasuah, kerosakan, integriti dan sebagainya, situasi yang sangat membimbangkan apabila orang ramai takut untuk mengadu, kerana apabila mengadu, nanti akan datang segerombolan penguat kuasa pergi serang dan menjadikan pengadu itu sebagai sasaran untuk siasatan dan juga untuk tuduhan. Sebagai sasaran tuduhan dan juga pendakwaan. Kalau situasi ini berlaku, tuan-tuan, negara kita akan hancur. Kalau situasi ini dibenarkan berlaku, negara kita akan hancur. Saya sangat kecewa. Selama ni, bila saya sembang dengan kawan-kawan Arab, saya selalu cakap kepada mereka, kami di negara Malaysia, tak ada siapa yang berada di atas undang-undang secara zahir. Mungkin ada di peringkat tertinggi, mungkin ada di peringkat beberapa industri tertentu, tetapi secara umum tak ada siapa di peringkat lebih atas daripada undang-undang. Polis tak boleh tendang aku di tepi jalan, aku boleh report dia. Menteri tak boleh ambil tanah yang aku punya, aku boleh report dan dia akan dikenakan tindakan. Kita bercakap ini secara bangga kepada orang ramai. Tapi saya bimbang isu begini akan meruntuhkan kebanggaan kita selama ini, akan menjadikan negara kita berada pada keadaan yang lain, terutamanya di peringkat tertinggi ini. Kita bimbang kalau orang jadi takut untuk melaporkan, kerana semata-mata kalau hang lapor nanti akan datang ramai-ramai orang akan menyerang. Itu kalau peringkat umum. Tapi isu yang berlaku sekarang yang lebih membimbangkan, bagaimana kalau isu ini berlaku di antara jabatan-jabatan kerajaan? Bagaimana kalau dia berlaku situasi ini di antara pihak-pihak penguat kuasa yang berbeza? Bagaimana kalau SPRM, mungkin betul, mungkin tidak, boleh menggunakan kuasa SC, Suruhanjaya Security, kalau siasat aku buka fail hang, aku jatuhkan hang balik. Bagaimana kalau situasi ini berlaku kepada semua badan penguat kuasa? Polis, jangan kacau SPRM. Hang kacau aku buka hang punya fail. SPRM pula kepada polis, hang yang kacau aku buka hang punya fail. Kalau ini berlaku secara berleluasa, apalagi yang tinggal kepada negara kita, ia akan hancur. Ini SPRM yang pegang fail sebahagian orang. Tapi kalau biarkan isu begini, kalau berterusan, bagaimana pula dengan lembaga hasil dalam negeri? Yang boleh mark, yang boleh check akaun setiap orang. Siapa yang berani mengkritik dia akhirnya? Jadi, saya fikir negara kita, semua orang bertanggungjawab untuk berdiri ke hadapan, untuk meletakkan satu tekanan kepada kerajaan, hentikan permainan begini. Tak ada pilihan lain. Tan Sri Azam tak boleh berada dalam kedudukan itu selagi namanya tak dibersihkan, selagi dia tidak disabitkan dengan salah satu di antara dua pertuduhan ini. Sama ada dia memiliki pegangan saham lebih daripada yang sepatutnya dimiliki oleh penjawat awam pada ketika itu, ataupun dia telah membiarkan orang lain menggunakan akaun perdagangan dia untuk membuat pelaburan. Dia mesti didakwa. Dia mesti dipertanggungjawabkan di antara sekurang-kurangnya salah satu di antara dua kesalahan ini. Jadi itu yang saya fikir rangkuman apa yang berlaku yang menunjukkan kepada kita banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan ada permainan, tapi seolah-olah semua isu ini ditenggelamkan kerana dia sangat besar dan melibatkan banyak pihak. Jadi saya nak kembali semula kepada mungkin Dr. Abu boleh tambah sedikit berkaitan dengan situasi ini sebelum kita nak masuk sudut pandang agama pula mungkin dalam sesi yang akan datang. Dr. Abu silakan. Baik. Apa yang ditimbulkan oleh Ustaz Salman tadi adalah sebenarnya perkara yang perlu dikongsi oleh semua.
kadang-kadang bila kami ni orang yang ada partisan ataupun orang yang berpihak ni, dia susah nak bagi tahu. Orang kata ini kepentingan korang nak buat begitu dan begini. Inilah yang saya ingin ucap terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Salman sebagai orang dalam latar belakang agama dan juga Dr. Sahul dan juga orang sejarah yang tidak ada kaitan secara langsung pun. Ada saya terbaca dalam komen tu, ini ceramah agama ke ceramah politik. Saya tak tahu kenapa orang kita menganggap bahawa politik itu mesti politik kepartian tanpa dapat membezakan dengan politik kenegaraan. Kerana itulah salah satu daripada apa yang dituntut dalam demonstrasi siang tadi adalah untuk merombak SPRM berada di bawah parlimen. Ini mesti dilakukan dengan segera. Sebab pemilihan dia dan juga proses pemilihan dia dan mengangkat nama itu kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong itu mesti dilakukan di bawah parlimen. Mesti dilantik secara terbuka. Saya kira kajian saya juga ada menyentuh tentang negara Indonesia, kajian Dr. Sahul juga ada menyentuh banyak tentang Indonesia. Kita selalu meletakkan Indonesia ini berada jauh di belakang kita. Sama ada daripada segi sosialnya, sama ada daripada segi politik, ekonomi, korupsi dan sebagainya itu, dia selalu berada di belakang kita. Tetapi Indonesia itu mempunyai mekanisme, ya, dia ada kelemahan-kelemahan yang banyak yang kita boleh untuk pertontonkan, tetapi mekanismenya itu untuk melantik itu sangat terbuka dan sangat transparent. Ia tidak hanya kepada, kalau SPRM di sana dipanggil KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Bukan sahaja untuk ketua KPK itu namanya mungkin akan dibawa oleh presiden. Presiden akan memberi nama itu kepada DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, iaitu parlimen mereka, Dewan Rakyat mereka. Dan dia akan dipanggil, jawatan kuasa khas akan panggil dia, akan tanya dia, akan bahasanya mungkin telanjangkan segala benda yang berkaitan dengan integriti dia, pergi ke rumahnya, jumpa dengan anak bini, tengok keadaan rumah, aset dan sebagainya. Sekurang-kurangnya proses itu dapat menunjukkan siapa orang yang akan berada di situ. Ini tidak hanya kepada ketua KPK ataupun SPRM mereka, tetapi ia juga berlaku kepada pemilihan ketua polis negara ataupun Kapolri, kepada Jeneral TNI, Tentera Nasional Indonesia, dan juga kepala yang lain ini ataupun ketua-ketua dalam agensi-agensi penting yang lain ini. Itu yang kita mahukan. Itulah yang kita rasa ia perlu untuk diubah. Ia perlu ditekan oleh semua orang. Ada orang kata, apa? Kami buat laporan pun tak jadi, kami turun jalan pun tak jadi. Kita pernah banyak kali melalui media sosial dan tekanan-tekanan itu merubah keputusan kerajaan. Kita pernah buat. Yang terdekat apa? RFID. Walaupun negara-negara maju telah pun bergerak jauh melampaui daripada RFID. Tapi oleh kerana apa yang kita ada itu tidak kondusif, kita terpaksa kembalikan kepada Smart Tech. Kita pernah buat banyak benda yang lain. Dan sebab itu saya bersetuju. Ia bukan sahaja kerana ketika kami ini adalah pembangkang. No, ketika kami kerajaan sekalipun, tekanan, kritikan dan yang lain-lain itu memang sama sekali perlu untuk dilakukan. Tidak ada mana-mana kerajaan boleh untuk dibiarkan dengan begitu sahaja, dengan begitu mudah tanpa diberikan tanggungjawab ataupun semak dan imbang. Maka keadaan seakan-akan tidak ada langsung rasa malu. Dan ingat, kalau perkara ini dibiarkan dan rakyat merasakan, oh ini isu politik, kita tak perlu masuk campur, ini sebenarnya anda sedang membakar negara ini. Ia bukan sahaja berlaku pada SPRM, ya. Ia berlaku dalam semua perkara. Salah guna kuasa, satu agensi pergi untuk ugut agensi yang lain supaya jangan ambil tindakan. Ini bakal berlaku pada semua agensi-agensi yang ada. Saya, mungkin Dr. Sahul pun turun,
saya juga turun, saya pergi ke banyak negeri lah, khususnya di Johor, selepas pasca banjir. Ada orang yang merasakan bahawa dia berada pada satu posisi yang tidak boleh dicabar oleh orang lain, dia gunakan sehingga merosakkan orang lain. Kalau kita pergi ke Pahang, banjir yang berlaku sampai pada hari ini tidak ada orang yang dipersalahkan, yang dibuka kertas siasatan. Rumah hancur dilanggar balak, dan balak yang sampai di hadapan rumah dia itu seluruh dunia boleh tengok cantik terpotong. Kita boleh beza antara balak yang dipotong dan balak yang tercabut daripada tanah. Oleh kerana saliran air yang begitu kuat, kita boleh bezakan. Tapi agensi mai datang kat kita dan habaq kat kita bahawa dah, ini memang sampah sarap daripada hutan. Tak kisahlah, dahlah dia perbodohkan kita. Pasti mangsanya adalah rakyat yang kecil, yang mungkin rumah yang dia bina itu adalah simpanan dia puluhan tahun, hancur, destroyed everything, dan dia hanya mendapat bantuan tak sampai 10,000, itu pun dibedak-bedakkan, yang ini 2,500 untuk pembelian barang-barang elektrik, yang ini untuk pembinaan rumah, yang itu, tapi dengan dia puluhan tahun simpan. Sekarang ini sebahagian pihak perlu dipersalahkan kerana rumah mereka hancur daripada balak-balak itu. Sampai pada hari ini ada siapa yang kena? Kerana ada pihak yang merasakan mereka begitu berkuasa, apa pun berlaku, rakyat sakit ke, rakyat mati ke, rakyat sengsara, itu hal kau. Aku dah dapat duit daripada balak. Ini berlaku daripada apa? Daripada satu penyalahgunaan kuasa, satu korupsi rasuah yang pada tahap yang tertinggi. Depan mata saya pergi turun di satu tempat di Johor. Kami bersihkan. Satu orang abang itu dia hidup berseorangan, rumah dia sangat-sangat dhaif. Sangat-sangat dhaif. Kami masuk, bila kami tanya mana yang nak diselamatkan, tidak ada satu pun yang saya boleh katakan yang boleh untuk diselamatkan kerana terendam di dalam lumpur dan air selama beberapa hari. Dia ada banyak tilam dan katil. Selepas kami tanya dan tak ada benda yang diboleh, kami terpaksa keluarkan semua untuk basuh. Saya keluar dan balik ke KL dengan berfikir, malam ni dia nak tidur atas apa? Malam ni dia nak tidur atas apa? Ketika mana kami nak balik, Ustaz Salman dan Dr. Zahul, ketua kampung lalu dan marah kami. Marah kami kenapa masuk dan basuh tak bagi tahu pada dia. Sedangkan rumah itu bukan rumah yang menjadi dalam perancangan kami. Tiba-tiba kami dapat call kata rumah ni tak selesai lagi, tak ada siapa yang bantu. Kami terus bergegas ke situ. Dalam otak kami, okeylah, mungkin tempat lain dia mungkin terlepas pandang. Tetapi menjadi perkara yang sangat mengguris hati saya apabila datang, dia kata kenapa tak datang, tak tanya dulu ataupun tak minta izin nak buat. Kalau benda itu, saya memang sengaja tak pergi kerana saya tahu saya akan cakap benda yang lebih kasar daripada itu. Kerana apa? Ada setengah pihak telah pun dididik dalam otak mereka, aku punya kuasa, selama mana engkau berada di bawah, aku akan gunakan kuasa ini. Inilah yang berlaku di Malaysia. Dan hari ini mungkin saudara-saudara, saya lihat Alhamdulillah 300-400 orang yang menonton secara live tidak terkena kepada anda. Dan anda memilih untuk mendiamkan diri, menutup mulut, berpeluk tubuh. Anda boleh ada. Tetapi ingat ketika mana penyalahgunaan kuasa ini terkena kepada anda, moga Allah mudahkan. Tapi ada satu perkataan yang tak elok lah. Saya mungkin kata padan muka. Kerana anda ada waktu dan tempat ketika ini untuk bersuara. Anda tidak dipaksa untuk turun ke jalan macam saya tadi. Yang hari Isnin saya akan dipanggil oleh polis untuk siasatan. Anda mungkin tidak, anda tidak perlu untuk pergi berteriak di tengah jalan atau ceramah macam kami.
Anda disuruh untuk diminta untuk berada di media sosial, tulis sesuatu menyatakan bahawa korupsi ini satu perkara yang jijik dan perlu untuk dihentikan. Itu sahaja kami perlukan kerana dalam demokrasi kebingitan itu diperlukan. Lagi-lagi yang anak muda macam saya kira Ustaz Salman pun umur setahun tua daripada saya, Dr. Sahul pun dalam saya ingat tak 40 lagi kot, ataupun awal 40-an kan. Jangkauan dalam 10 tahun, 20 tahun ke hadapan adalah waktu kita. Waktu kita. Kalau korupsi, kerosakan dalam negara ini, kerajaan gunakan meminjam untuk membayar hutang dengan membuat hutang, ingat hutang itu akan ditanggung oleh kita. Atas dasar apa? Kerana kesilapan pentadbiran, urus tadbir dan juga korupsi yang berlaku. Sebab itu saya merayu sangat-sangat. Ini bukan, saya tak dapat apa-apa. Saya bukan ahli parlimen. Walaupun saya orang politik, saya bukan ahli parlimen. Saya ada kerja hakiki saya yang apabila saya fokus kepadanya, saya mungkin boleh dapat tempat yang lebih baik daripada itu. Tak perlu untuk berbelanja banyak. Tak perlu untuk bertempur dengan sesiapa. Tak perlu untuk bergaduh. Tetapi untuk kita semua. Dan rumah yang kita bina yang namanya Malaysia ini akan rosak dan hancur kerana kita berdiri. Anda tak perlu jadi ahli parti mana-mana. Anda perlu untuk menjadi seorang Muslim, seorang rakyat Malaysia, seorang manusia untuk bersuara bahawa yang salah itu salah. Aku perlu untuk bersuara. Itu yang mesej saya ingin sebutkan tentang hal ini sebelum kita bergerak kepada tajuk yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abu atas penjelasan yang cantik untuk menjadikan isu ni realistik kepada semua orang. Semua orang ada sumbangan, semua orang ada sesuatu yang perlu diperkatakan dan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Itu gambaran yang cuba disampaikan oleh Dr. Abu yang saya rasa sangat cantik lah. Saya nak kembali terus, kita dengar terus pandangan Dr. Sahul pula, ulasan tambahan berkaitan dengan isu ni. Baik, terima kasih. Saya cuma nak beritahu, nak bercakap tentang soal definisi rasuah kita. Definisi rasuah ataupun istilah yang kita gunakan di sini. Apabila kita menggunakan rasuah, dia nampak seolah-olah sempit definisinya. Jadi seperti mana yang disebut oleh Abu Hafiz tadi berkaitan dengan KPK di Indonesia. Di Indonesia digunakan korupsi. Korupsi, dia tidak menggunakan rasuah seperti mana yang kita gunakan. Apabila kita gunakan rasuah, sebab itu mungkin kadang-kadang ada orang yang dirasakan bila kita bincang tentang isu ini, dia rasa macam ini bukan ada rasuah sebab tidak ada sebarang suapan, tidak ada wang berpindah tangan. Maksudnya A bagi pada B, B terima daripada A. Tidak ada, tak ada unsur rasuah secara direct, tetapi dia adalah satu bentuk corruption, korupsi. Seperti mana korupsi juga ada di dalam kamus dewan kita. Maksudnya ia sudah menjadi satu istilah yang diterima dalam korpus bahasa Melayu. Korupsi. Jadi Indonesia menggunakan korupsi. Bahasa Inggeris menggunakan corruption. Dan dalam bahasa Arab yang sama, Al-Quran menyebut tentang fasad. Kerosakan. Corruption adalah kerosakan. Kerosakan kepada satu sistem tadbir urus macam mana yang kita sedang bincang sekarang ini. Fasad. Kan ada ayat Quran, ada ayat Quran yang sebut tentang kerosakan di atas muka bumi ini. Ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Fasad. Inilah dia sebenarnya corruption. Apabila kita melihat kepada translation, terjemahan dalam bahasa Inggeris, dia menyebut sebagai corruption. Tetapi disebabkan kita menyempitkannya sebagai rasuah, kita hanya melihat apabila wang bertukar tangan baru jadi salah. Tetapi apabila hal-hal yang menyebabkan kerosakan kepada tamadun manusia, kepada integriti manusia, kepada negara, itu bukanlah satu hal yang perlu dibicarakan, bukanlah satu hal yang perlu dibimbangi. Maka itu saya kata corruption, rasuah itu kalau boleh kita kenal atau kita popularkan sebagai corruption, korupsi. Korupsi bermaksud apa? Satu pengkhianatan terhadap amanah. Satu pengkhianatan terhadap amanah. Itu yang didefinisikan oleh KPK sebenarnya. Korupsi, Komiti Pemberantasan Korupsi KPK di Indonesia. Pengkhianatan terhadap amanah. Inilah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dan pengkhianatan terhadap amanah membawa kepada kerosakan, fasad dan membawa kepada musibah-musibah yang berlaku. Dan ia melibatkan juga satu soal pecah amanah. Kenapa berlaku musibah? Sebab berlakunya pecah amanah, berlakunya kerosakan,
fasad disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Bukanlah literal meaning tangan-tangan manusia, mulut manusia, perbuatan manusia, undang-undang manusia, double standard yang dilaksanakan oleh manusia apabila melaksanakan undang-undang. Kita tahulah ada hadis yang popular, saya bukan ahli agama lah. Tapi kita tahu hadis yang popular yang hampir setiap Muslim tahu berkaitan dengan satu peristiwa apabila Nabi mengatakan, demi Allah, dia kata, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Ini hadis yang popular. Itu menunjukkan apa? Bahawa keadilan itu perlu. Nah, siapa yang tidak kenal tentang keadilan Nabi pada zamannya? Tidak ada orang yang meragui tentang keadilan Nabi, tetapi Nabi menyebutnya secara jelas. Secara jelas bahawa jika anak aku pun mencuri, maka aku akan laksanakan peraturan Allah. Maksudnya keadilan dalam menghukum. Itu maksudnya menghalang kerosakan dan melaksanakan amanah. Contohnya dalam surah Al-Anfal yang mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, jangan kamu mengkhianati amanah yang amanah sedang kamu mengetahui salah. Kamu dah tahu perbuatan kamu itu salah, tapi kamu mengkhianati amanahnya. Kenapa kita nak sebut tentang ini? Saya nak kata, kita ni berbangga bahawa kita negara Islam. Ada banyak kali lah dibicarakan, diwacanakan bahawa Malaysia adalah negara Islam. Merujuk kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Islam bagi agama persekutuan. Baik. Jadi berlaku pelbagai wacana dan juga ada polemik bahawa benarkah ini negara Islam? Ada yang kata kuazi Islam, kuazi Islamik. Profesor Salim Faruqi mengatakan separa Islamik, bukannya dia fusion. Bukannya negara sekular dan bukan negara Islam. Baiklah, tak apa. Kita katakanlah for the sake of argument, ini adalah negara Islam disebabkan memberikan kedudukan tertinggi kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi adakah perbuatan-perbuatan kita melambangkan nilai Islam tadi tu? Nilai amanah, nilai keadilan, itu adalah antara nilai yang paling tinggi dalam Islam. Nilai. Sehingga ada ayat Quran yang mengatakan, dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap suatu kaum itu kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah. Kerana keadilan itu lebih hampir kepada takwa. Maka kita nampak nilai, betapa besar nilai itu. Tapi apabila ada double standard, dua standard terhadap pelaksanaan undang-undang dalam satu badan yang sepatutnya menjaga integriti, yang menjaga negara daripada kerosakan fasad itu, maka hancur kedudukan tadi tu. Di mana kita nak letak muka kita? Soalnya di mana kita nak letak muka kita? Kita mengatakan inilah negara Islam. Straight forward sebenarnya Ustaz Salman. Sebenarnya kes ini straight forward. Tak ada apa benda yang nak digaduhkan. Apabila ada dakwaan, maka mungkin satu siasatan yang telus dan terbuka. Telus dan terbuka. Bukan ada keraguan demi keraguan yang timbul. Keraguan demi keraguan baharu yang timbul apabila LPPR tak setuju sama mereka, apabila SC dan SPRM saling mendakwa antara mereka. Akhirnya tiba-tiba Perdana Menteri kata tak apa, kita terima aja SC. Sedangkan ada badan-badan sivil yang bersuara, ahli akademik bersuara, ahli LPPR bersuara. Perlukan satu siasatan terbuka. Kita tidak menuduh sesiapa, tidak serkap jarang kita kata. Tapi kita nakkan satu orang yang sangat tinggi kedudukannya dibersihkan daripada tuduhan itu, maka kami penjawat awam ni alhamdulillah legalah bahawa penjawat awam sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan. Tak ada apa lagi nak dipersoalkan. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita tidak mempertahankan sesiapa dan kita tidak menuduh sesiapa. Straightforward kesnya. Dan ini juga dibimbangi akan menjatuhkan CPI kita nanti. Corruption Perception Index. CPI kita tahu, okey, mungkin yang ini tak masuk lah sebab nanti dia akan masuk tahun 22 ni. Yang akan keluar 23. Corruption CPI kita akan diumumkan hari Selasa ni. Hari Selasa ni, insyaAllah jam 12.30 hari ke hingga 1 lah. 25 hari bulan ni akan diumumkan CPI tahun 2021, Corruption Perception Index. Maka dengan itu, kita sebelum ini 57. Tahun sebelumnya 51. Kalau jatuh lagi tuan-tuan, akan menyebabkan keyakinan pelabur-pelabur, golongan peniaga, khalayak pelabur, akan menjauhkan diri kerana keraguan terhadap kredibiliti kita. Akan melemahkan kedudukan kita dari segi ekonomi. Dan akhirnya, segala kelemahan itu akan menimpakan musibah terhadap kita. Kita ni rakyat. Keseluruhan akan ditimpa.
hasil ataupun natijah daripada keburukan itu. Sebab itu kita kata, janganlah macam mana Dr. Abu Hafiz kata, jangan kita melihat daripada sudut pandang parti politik. Tidak. Ini bukan soal parti politik. Sebab tu saya kata, siapa-siapa pun dari mana-mana parti politik pun yang didapati atau disangsikan mempunyai kes yang boleh didakwa atasnya, boleh dipercayai terlibat dalam aktiviti pecah amanah, penyelewengan, salah guna kuasa, maka siasat secara terbuka dan telus dakwa mereka. Sebab kita hanya bercakap soal menyelamatkan maruah Malaysia, negara. Bukan mempertahankan mana-mana individu yang mempunyai kes, mempunyai satu keraguan yang kuat terhadap credibility dia. Kita bercakap soal mempertahankan negara kita, image negara. So, akhirnya natijah daripada itu semua akan tertimpa di atas kepala kita, dan seperti mana Ustaz Abu Hafiz kata tadi, balak itu adalah satu contoh yang kita baru lalui. Di situ ada sesuatu yang sangat tidak kena bagaimana aktiviti itu boleh berleluasa. Dan banyak lagi tuan-tuan. Banyak lagi. Ya. Mungkin di dalam sektor pendidikan, mungkin nanti dalam sektor kesihatan, apabila kita pergi cucuk, kita dapat second grade, ubat second grade. Sedangkan yang dibayar itu adalah first grade medicine. Dan ini bukan cakap-cakap kosong, semua ini sudah banyak kali, acap kali diceritakan. Sudah acap kali didedahkan dalam laporan audit negara. Yang lepas 620 juta. Audit negara tahun 2020. Ketirisan tuan-tuan, ketirisan. 620 juta. Bayangkan berapa banyak hospital yang boleh dibina untuk kegunaan kita. Berapa banyak sekolah-sekolah yang lengkap boleh dibina untuk anak-anak kita. Itu saja. Hal ini senang dan straightforward. Tidak ada implikasi politik. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sahul. Saya nak teruskanlah perbincangan kita, mungkin kalau kita boleh masuk di sudut pandang agama, bagaimana agama memandang kesalahan, fasad ataupun kerosakan, dan juga persepsi yang perlu dibina tentang fasad adalah perkara yang buruk. Saya nak mulakan dengan kongsi kan satu ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perkara yang berlaku di sebalik perang Badar. Setelah perang Badar, mereka kumpul-kumpul harta, cek semula harta rampasan perang yang mereka dapat. Ada baju yang mahal lah, ada satu baju pakaian yang mahal yang hilang, tidak dijumpai. Apabila tidak dijumpai, para sahabat anggap, sebahagian daripada mereka anggap, oh mungkin Nabi ambil, Nabi book lah. Yang mana kalau keluar daripada tafsiran agama, tafsiran biasa, manusia, biasanya mungkin ada ketua dan sebagainya, dia nampak salah satu benda yang cantik dan dia ambil, dia book simpan untuk dia. Barangkali begitulah para sahabat ingat, oh mungkin yang hilang ni Nabi SAW ambil bahagian untuk Nabi, yang lain ni nanti kita akan bahagi seperti biasa. Mungkin begitu. Tak ada kesalahan jenayah di situ. Dan juga tak ada apa-apa yang mencurigakan melainkan kata-kata sahabat, sebahagian daripada mereka begitu setelah balik daripada perang Badar. Tapi apa implikasinya? Walaupun ini sekadar cakap-cakap sahaja, walaupun sekadar cakap-cakap, mungkin Nabi ambil simpan dekat Nabi kot. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Allah turunkan ayat dengan sebut, wa ma kana linabiyyin an yaghul. Tidak pantas ataupun tidak wajar bagi seorang nabi untuk mengkhianati amanah. Maka kesalahan ini, anggapan mereka ambil baju daripada harta rampasan perang, simpan sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma kana linabiyyin an yaghul. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan perbuatan begini, untuk mengkhianati amanah dan juga harta begini. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan sesiapa yang mengkhianati amanah ataupun harta yang diletakkan di atas bahunya untuk dijaga, dia akan datang pada hari kiamat membawakan harta-harta ini. Isunya kecil, mungkin tentang satu baju. Tapi ayat Allah Subhanahu Wa Taala terus turunkan ayat. Di sini ada dua pengajaran lah. Satu pengajaran bahawa kesalahan itu bukan kecil. Kesalahan ambil simpan harta fasad secara umum, mengkhianati amanah dan sebagainya, itu bukan kesalahan yang kecil, dia kesalahan yang besar. Dan yang kedua, di peringkat membina persepsi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan isu ini berlarutan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan ada cakap-cakap tentang integriti Nabi SAW berterutan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala terus turunkan ayat untuk menceritakan kepada para sahabat, Nabi tidak akan melakukan perbuatan begini. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan begini, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dikhianatinya itu. Sebab itu ada banyak hadis-hadis lain yang membawakan hadis makna yang sama, di mana ada hadis Nabi SAW menyebut tentang seseorang yang berada di neraka walaupun dia berperang di jalan Allah, sehingga orang pergi dan orang jumpai ada harta rampasan perang yang dia simpan bersama-sama dengan dia.
kesalahan yang besar. Ada hadis di mana Nabi SAW bercerita tentang orang yang nanti hari kiamat akan datang memikul kambing, memikul unta, memikul kertas-kertas di atas bahu dan kepalanya. Atas kesalahan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya di atas muka bumi. Jadi permulaan bab agama ni saya nak sebut, agama sangat memandang penting, dalil-dalil syarak sangat memandang penting akan integriti, menjaga amanah. Dan saya nak kaitkan juga dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Sahul sebentar tadi, hadis yang semua orang tahu, semua orang hafal dan sering dibaca di mana-mana untuk menunjukkan keadilan Islam, di mana Nabi SAW pada satu ketika seorang perempuan Makhzumiyah, orang berada, ada kedudukan, ditangkap mencuri. Orang yang posisinya dalam masyarakat tinggi, ditangkap mencuri. Lalu mereka cuba nak buat deal dengan Nabi SAW. Bagaimana cara untuk kita nak lepaskan orang ini daripada kesalahan mencuri? Macam mana nak lepaskan dia? Ada tak cara nak deal? Tak kena potong tangannya. Mereka pun meminta Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk datang kepada Nabi SAW. Tolong mai bagi tahu dekat Nabi. Tolong deal, tengok ada tak cara lain untuk membuatkan perempuan ini tidak dipotong tangan dia. Penyelesaian lain, win-win situation. Ada ke tidak? Apabila Usamah bin Zaid datang kepada Nabi SAW meminta bahawa aku sekadar menyampaikan permintaan orang ramai, cakap-cakap mereka untuk bincang, kok ada penyelesaian lain. Jawapan Nabi SAW, "Innama ahlaka man qablakum", sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu telah hancur, "idza saraqa fihimus syarif tarakuh", apabila orang-orang yang ada kedudukan di antara mereka mencuri, mereka membiarkan mereka. "Idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaih", apabila orang-orang yang ada kedudukan yang lemah mencuri, maka mereka akan jalankan hudud ke atas orang yang lemah ini. Dan kemudian itu kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dibaca oleh Dr. Sahul tadi, "Wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, Usamah, ni saya nak letak dalam konteks, aku nak abang kat ni Usamah. Usamah orang kesayangan Nabi SAW. Usamah aku nak abang kat kalau Fatimah pun yang curi, tangan dia pun aku potong. Ini menunjukkan betapa isu yang kedua yang saya nak bawa, undang-undang mesti bersifat adil dan kena pada semua orang. Ini penting, sangat penting. Sebab itu kalau disebut, rakan panel sebutkan tadi, kalau ada orang pernah dihukum kerana membiarkan akaun perdagangannya digunakan oleh orang lain, tak wajar, tak pantas, tak patut kalau Tan Sri Azam Baki tidak dikenakan sebarang hukuman dalam kes ini. Tidak wajar. Lepas tu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i apabila beliau membahaskan tentang hudud, satu kaedah penting yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, tak boleh dalam negara Islam ada dua set criminal law yang berbeza kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Kalau kamu nak laksanakan hudud, melainkan untuk kesalahan yang tidak melibatkan hak manusia, jenayah bersifat agama, minum arak dan sebagainya, itu perbahasan lain. Tapi apabila menyebabkan jenayah sesama manusia, mencuri, merompak, membunuh, tak boleh ada two different set of law. Dalam negara Islam, tak boleh ada begitu. Kerana akan hancur masyarakat. Kerana orang akan mempersoalkan, kalau begitu lebih baik jadi kafir. Itu konteksnya di situ. Takut-takut orang yang lemah imannya akan mempersoalkan begitu. Tapi dalam kes orang yang hebat diselamatkan dan dibebaskan, sedangkan orang yang lemah dikenakan hukuman, ini jauh lebih teruk dan jauh lebih berbahaya. Dan saya nak sebut juga satu, kalau kita tengok Al-Quran kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ciri-ciri orang yang patut memegang amanah. Allah sebut tentang apabila Nabi Musa diminta, perempuan yang minta ayahnya untuk gajikan Nabi Musa, disebutkan bahawa istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ambillah Musa bekerja, kerana sesungguhnya sebaik-baik pekerja orang yang al-qawiyul amin, kuat dan juga ada amanah padanya. Demikian juga kalau kita boleh ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, apabila Nabi Yusuf minta kepada pemerintah Mesir, lantik aku ala khazainil ard, untuk menjaga perbendaharaan negara. Kata Nabi Yusuf, inni hafizun alim, sesungguhnya aku penjaga yang baik, termasuk kategori amin tadi, dan juga alim, dan aku tahu cara untuk menjaga. Jadi ini ciri-ciri penting. Ciri penting yang perlu diberi perhatian dan perlu dijaga.
Orang Arab sebut satu perkataan yang famous di kalangan bangsa Arab, mereka kata fasad milhut tanmiyah. Korupsi ini adalah garam bagi kemajuan. Kenapa kata garam? Sebahagian mereka kata garam ni kerana negara tak boleh tidak akan ada berlaku di sana dan sini sedikit sebanyak akan berlaku korupsi. Maka jangan biarkan dia berleluasa. Jangan biarkan dia banyak sehingga dia merosakkan makanan, kata mereka. Cuma yang saya nak sebut, mungkin sebelum saya beralih kepada panel lain, satu perkara yang saya nak sebut juga, saya bimbang dan takut kalau kita terus mendiamkan isu-isu begini. Maksud saya isu-isu yang ada bukti yang jelas di depan mata kita, pusing kok mana pun berlaku kesalahan, kalau kita diamkan, kita bimbang kalau korupsi membudaya dan berkaitan dengan semua orang. Kita tahu di sebahagian negara sampai ke tahap korupsi menjadi amalan biasa. Tak boleh dapat cop pasport melainkan korupsi. Tak boleh lepas daripada mana-mana kesalahan jenayah melainkan korupsi. Tak boleh dapat apa-apa servis daripada pegawai kerajaan melainkan dengan membayar rasuah. Kita bimbang sampai ke tahap itu. Kita bimbang sampai ke tahap semua orang yang kecil dan yang besar tahu bahawa urusan anda tak boleh disempurnakan melainkan dengan rasuah dan corruption. Jadi sebab itulah saya nak saya nak ulang balik apa yang disebutkan oleh Dr. Abu. Kita semua ni sebagai rakyat bertanggungjawab. Regardless of parti politik kita, apa yang kita sokong, di mana kita berada, ialah ada sebahagian kes kita nak diamkan diri sebab kita tak tahu. Dalil tak jelas. Siapa yang salah ni dalam kes ni? A ke ataupun B ke yang salah, kita tak tahu, kita nak diamkan diri. Tetapi apabila berlaku fasad, kerosakan yang jelas di hadapan mata kita, yang bukti telah terbentang di depan mata kita, tolonglah tuan-tuan dan puan-puan yang dengar, jangan cari alasan untuk mendiamkan kesalahan-kesalahan begini. Tolong jangan bagi alasan macam yang Dr. Sahul sebut tadi. Alah, dulu masa PH awak tak ambil tindakan. Kalau semua menggunakan logik begini, akhirnya siapa pun tak akan ambil tindakan. Nak hukum Tan Sri, nak bicarakan Tan Sri Azam, orang timbulkan persoalan. Ini sebab kes Lim Guan Eng kot, baru nak siasat pasal Tan Sri Azam. Selesai. Nanti akan datang nanti pula bila katakanlah datang kes Lim Guan Eng pula. Oh, ini sebab tu, bukan sebab lain. Kalau kita jadikan penyiasatan dan pendakwaan bersifat relatif terhadap kesalahan orang lain, saya tak ada jalan keluar. Bila nak ada jalan keluar, siapa yang akan didakwa? Macam mana nak dakwa orang ni? Orang tu pun buat salah. My time nak dakwa orang tu pula. Macam mana nak dakwa orang tu? Orang ni pula salah. Akhirnya bila nak selesai? Jangan gunakan alasan begitu. Sebab saya tahu ada penceramah agama yang pada saya sangat tidak beretika dan sangat buruk percakapannya. Bila dia kata sebenarnya usaha nak hentam Tan Sri Azam ni sekadar untuk dia sebagai tonggak, nak runtuhkan dia untuk runtuhkan kerajaan Islam ke apa-apa. Ini teruk. Bukan tentang menjatuhkan dia. Tak, bukan menjatuhkan dia, tetapi isunya adalah dia bermasalah. Dia sendiri terlibat dengan masalah yang perlu dibersihkan. Menjatuhkan dia bukan menjatuhkan kerajaan Islam, tetapi dia tu sendiri. Jadi saya nak pergi kepada Dr. Abu. Sebelum mungkin di sebalik ulasan Dr. Abu, saya teringin nak tanya satu soalan lah Dr. Abu. Minta Dr. Abu tolong ulas sikit berkaitan dengan bila orang kata perkara-perkara yang diseliputi dengan kebenaran. Dia buruk, dia fasad, dia kerosakan. Tetapi kerosakan yang diselimuti dengan kebenaran sehingga akhirnya orang tak dapat beza. Rosak ke tak? Di sudut pandang seorang yang terlibat dalam politik dan akademik, apa pendirian yang sepatutnya diambil secara umum? Yang semua orang boleh ambil, tidak sahaja orang yang pro kepada mana-mana pembawaan politik. Jadi saya nak minta Dr. Abu komen ni dan juga bagi ulasan tambahan beliau. Okey, antara perkara yang menjadi cabaran terbesar untuk mana-mana orang yang hadir daripada latar belakang akademik, yang hadir, yang ingin menjadi berprinsip untuk masuk dalam parti politik. Saya kira ini bukan sahaja di Malaysia, bukan satu parti politik khusus ataupun mana-mana organisasi di seluruh dunia akan ada cabaran ini. Cabaran dia apa? Adalah kadang-kadang kita punyai satu prinsip tertentu. Tapi bila kita telah pun menjadi sebahagian daripada organisasi itu perlu untuk memilih ataupun membuat satu keputusan. Dan dalam organisasi, akhir sekali kita terpaksa untuk mengambil satu keputusan yang mungkin sebahagian kecilnya mungkin tidak selari dengan apa yang kita percaya.
Di sini yang menjadi cabaran pada mana-mana pihak. Okey. Ada 3 pilihan. Pertama, membuta tuli untuk menyatakan setiap sahaja yang diputuskan itu mesti betul. Kedua, untuk melawan apa yang dianggap sebagai tidak betul. Bermaksud kita akan cuba untuk memporak-perandakanlah organisasi itu secara direct ataupun indirect. Ataupun yang ketiga, kita diam. Ini antara pilihan yang wujud. Jadi kadang-kadang ada perkara yang kita nampak benda itu buruk tetapi ia diseliputi. Okey. Saya secara peribadilah, saya bukan untuk mengajar sesiapa. Pertama, letakkan prinsip yang kita telah bina itu untuk menilai isu tersebut. Apa sahaja yang menghalalkan korupsi, apa sahaja yang menghalalkan salah guna kuasa, apa sahaja yang membawa kepada kerosakan yang lebih besar, anda perlu katakan ia salah. Itu daripada diri dulu lah. Kemudian bagaimana untuk menterjemahkan, mempengaruhi apa yang kita percaya itu di dalam organisasi. Bentangkan pandangan kita, bentangkan kepercayaan kita dan apa yang kita perjuangkan itu kepada orang lain. Ia mungkin berjaya dan ia mungkin tidak berjaya. Namun sekiranya ia tidak berjaya, bagaimana nanti kita cuba untuk menggambarkan bahawa bukan semua kita setuju dan bukan semua kita tolak. Yang ini kena tengok case by case lah. Saya bagi secara umum lah. Tapi at least pada diri anda sebagai satu orang yang ingin berpegang kepada prinsip integriti, perkara yang diajar oleh Quran dan Sunnah, anda perlu sekurang-kurangnya tidak melanggar prinsip yang telah pun dilakukan ataupun yang telah diajar pada diri sendiri ataupun yang telah ditanam dalam diri sendiri. Itu paling penting. Okey? Dan di akhir sekali, berfikirlah bahawa segala yang kita lakukan itu akan ternilai dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang buatkan fatwa, dia kata tak apa, waktu ini, fatwa ketika ini dibenarkan untuk kita begitu. Ada setengah pihak kata tak apa, untuk menipu pun tak apa. Kan? Dianggap quote and quote fatwa. Selalu saya ajar diri saya antara fatwa itu perlu untuk ditimbang bersama tanpa terpisah adalah dengan takwa. Apakah kata takwa? Ia mungkin fatwa anda ketika itu dan bagaimana takwa anda ketika mana memperjuangkan, bercakap tentangnya ataupun berkempen perkara tersebut kepada orang lain. Saya sangat tertarik dengan apa yang dibawa ataupun yang diangkat oleh Ustaz Salman sebentar tadi, bagaimana Nabi SAW ditegur, para sahabat itu ditegur apabila menganggap Nabi SAW tu dah cop awal. Dan sebenarnya saya kira terlalu banyak perkara yang boleh untuk diangkat menjadi amalan pentadbiran, urus tadbir yang besar, yang penting di dalam negara Islam. Banyak. Cuma kita kadang-kadang dia berfokus, tarkis itu hanya kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan jenayah. Contohnya hadis yang kerana ia diangkat oleh PAS ke, diangkat oleh Islamis di dalam negara dunia Islam terhadap hadis idza sariqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha, sekiranya Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Hadis ini memang ada focal point dia itu. Tetapi orang tidak melihat kepada sebelum dan selepas. Di mana tadi disebutkan, dibacakan oleh Ustaz Salman mafhum terhadap hadis ini. Pertama, hadis ini membawa kepada satu latar bangsawan datang. Bangsawan datang kepada kepada Usamah bin Zaid, cucu angkat kesayangan Nabi SAW. Dan kesayangan Nabi ini kepada Usamah ini digambarkan macam mana? Saya suka apabila membaca bagaimana Umar akan mendahulukan Usamah berbanding dengan Abdullah bin Umar. Dalam pemerintahan Umar, kalau ada taksim harta, Umar akan mendahulukan Usamah sekiranya ada di situ bersama anak dia Abdullah bin Umar ataupun yang lain-lain. Menyebabkan pertanyaan kepada Abdullah bin Umar, kenapa selalu kalau ada aku saja
Usama akan dapat dulu berbanding dengan aku. Apa jawapan dia? Ayah dia itu disayangi oleh Nabi SAW lebih daripada bapa engkau. Jadi aku juga akan takdimkan, akan tafdilkan dia berbanding dengan engkau. Bermaksud watak Usamah ni adalah watak yang muncul di kalangan orang-orang politik, di kalangan menteri-menteri yang hari ini akan menjadi orang yang membawa syafaat. Oh, dia ni kesian dia dan bagaimana. Walaupun perkara itu bertentangan dan bercanggah dengan undang-undang. Ini berlaku. Ini sangat-sangat berlaku. Dan yang akhirnya, apa yang Nabi SAW simpulkan? Halaka man kana qablakum. Hancur orang yang sebelum daripada kamu. Apabila adanya dua standard, ada double standard. Nabi janji kat kita, negara itu ataupun umat itu ataupun organisasi itu akan hancur. Ini telah berlaku dan Nabi mempertegaskan, dan kita sebagai Muslim di Malaysia ini yang menonton ini wajib untuk percaya dan beriman dengan adanya double standard di dalam perundang-undangan itu akan menghancurkan kita. Percayalah, kerana ia kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percayalah. Yang hari ini tema yang diangkat negara ini, kerajaan ini adalah Melayu dan Islam. Kalau saya sebagai orang Melayu dan saya sebagai orang Islam, dah tentu saya sangat gembira. Tapi ekspektasinya itu, expectationnya adalah Melayunya itu bagaimana dan Islamnya bagaimana. Malu. Sangat-sangat memalukan. Sebab itu juga, Ustaz Salman, Dr. Sahul, kalau nak katakanlah sesiapa pun di kalangan anak muda, kita tengok dalam bincang berkaitan dengan isu bencana banjir 20 hari bulan yang lalu, hari Khamis yang lepas, berlaku sidang khas parlimen. Betapa kabut dan berperangai seperti monyet. Billah alaik. Satu orang yang berdiri, saya sebut nama, Kinabatangan. Kinabatangan. Orang tu sedang, tak tahulah, saya tak kira, tapi dia bangkit dan mengganggu. Macam ini 48 orang mati tu. Banjir lepas 48 orang mati. Nyawa. Dan bukan sahaja perkara itu, kita pun baca dalam suratul Ma'idah, Allah kata apa? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah bukan sahaja kata dia pergi bunuh, tetapi merosakkan itu fasad yang kita bolehlah nak ambil petik tafsir sana dan tafsir ini, kerosakan di atas muka bumi yang membawa kepada kematian dan pembunuhan. Bagi saya ialah, kalau nak lihat daripada segi literalnya, ialah pembunuhan. Kerana pengurusannya, pembalakannya itu adalah sengaja. Dan dia tahu dengan penuh kesedaran bahawa ia boleh untuk membunuh manusia. Kalau datang hujan, kalau datang landslide, dia akan membunuh manusia. Itu pasti. Satu balak yang besar jatuh atas rumah, sudahlah rumah itu rumah kayu dengan zinc, dan dia akan jatuh, dia pasti akan membunuh orang yang berada dalam rumah tersebut. Bila kita bercakap tentang agama dan Islam, saya kadang-kadang bila saya datang, saya suka untuk tidak menonjolkan diri sebagai orang agama, tapi orang kenal kita sebagai orang agama, kadang-kadang orang suruh kita ulas daripada sudut agama. Sebab saya cuba untuk distance sehingga orang menganggap bahawa kita menggunakan agama bagi tujuan-tujuan yang tertentu. Sedangkan kita memang diarahkan untuk menjadikan agama itu sebagai panduan. Tapi akhirnya bagaimana politik yang ada untuk mentabrirkan, untuk menjustifikasikan sesuatu menggunakan agama dengan penuh dahsyat yang kita tak boleh nak gambarkan. Sebab itulah kemurkaan Tuhan, ia bukan hadir kerana Allah Ta'ala begitu tiba-tiba nak marah kepada kita. Kita yang menjadi asbab. Dalam surah Rum, seperti yang disebutkan oleh Dr. Sahul juga tadi, bagaimana kehancuran fasadat aidin nas, kerana tangan-tangan manusia. Kita yang membenarkan. Saya tak buat, Ustaz. Saya bukannya ambil ni, saya bukan potong, saya bukan pegawai kerajaan.
tetapi Anda berada dalam satu sistem yang memerlukan Anda bersuara, tetapi Anda memilih untuk berdiam diri. Rasa-rasa nanti depan Tuhan kalau Anda berdiri dan Anda memberikan excuse begitu, Allah dengan penuh rasa, dengan penuh jalal, azim dia, dengan penuh ilmu yang tiada batasnya pada Tuhan itu. Tuhan kata, betul aku terima excuse itu. Ataupun kita bimbang-bimbang, Tuhan tidak menerima excuse itu. Sebab itulah kenapa kita tak perlulah nak gunakan nama parti sekalipun, walaupun saya ada tanggungjawab untuk kempen parti saya. Saya ada. Saya ketua sayap bagi satu parti politik. Tapi itu tidak akan berguna kerana at the end of the day, kita bukan memperjuangkan itu. Kita memperjuangkan negara ini. Dan segalanya akan dinilai dan diberikan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi apa rayuan tadi dan rayuan Ustaz Salman. Tolonglah anak-anak muda khususnya. Anda mungkin letih dengan politik, ada political fatigue. Tetapi politik itu bukan sahaja politik kepartian, ia politik kenegaraan. Yang akan buat teks naik itu orang politik. Orang politik yang akan bentangkan dalam Dewan Rakyat, bajet nak naikkan teks yang anda dan saya akan bayar, itu orang politik. Orang politik akan buat. Yang menyebabkan harga barang ini tidak terkawal, yang dia boleh untuk buat sesuatu, kerja dia kata semua orang sedia 20% harga barang akan naik. Bukan dia kata kita akan berusaha untuk stabilkan, kita akan suntik itu, suntik ini. Tak, tapi pilihan dia adalah bagi tahu ready nak naik. Sudahlah kerja hilang pandemik, sudahlah gaji dikurangkan, itu pula berlaku inflasi. Minta maaf ya agak sedikit panjang. Saya kadang-kadang ia menjadi satu curahan hati. Kerana at the end of the day, saya juga terpaksa membayar lebih untuk tampung diri. Dan saya kira orang yang ada anak-anak, yang lebih ramai ada keluarga, semua terpaksa untuk membayar. Kalau anda tidak marah, saya tak tahulah anda ini jenis manusia apa. Hati apa, akal apa yang Tuhan telah berikan kepada anda. Kerana kesusahan itu ditanggung oleh anda dan saya. Bersuara, bercakap dan bertindaklah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abu sekali lagi. Saya nak tanya sikit, nak mendengar pandangan daripada Dr. Sahul juga. Ini berkaitan undang-undang sedia ada. Okay? Contohnya Pekeliling yang dikeluarkan Perkhidmatan Awam tentang, saya baca tadi, saya go through sekejap, ada 36 muka surat tentang pemilikan harta penjawat awam. Antara yang disebut tentang pengisytiharan harta, sekali setiap 5 tahun mesti isytihar harta sekurang-kurangnya, dan ketua jabatan mesti ada pertimbangan yang benar tentang pemilikan harta, sama ada harta itu dia mampu ataupun ansuran dia mampu bayar. Ada pertimbangan daripada ketua jabatan dan juga daripada penjawat awam apabila mengemukakan pengisytiharan harta. Dan antara yang disebut juga tentang pemilikan saham oleh penjawat awam, antaranya apabila syarikat diperbadankan, tidak melebihi daripada 5% pemilikan syarikat itu ataupun RM100,000 ataupun yang mana lebih murah. Kalau syarikat yang diterbitkan, bond-bond yang diterbitkan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri tidak melebihi 5%. Ini semua disebut, yang saya baca agak menarik. Cuma saya nak minta sedikit ulasan daripada Dr. Sahul tentang undang-undang sedia ada berkaitan dengan pemilikan harta dan pengisytiharan harta oleh penjawat awam. Jadi saya nak tanya pandangan Dr. Sahul berkaitan apa hikmah ataupun apa logik di sebalik undang-undang yang dibuat ini, dan betapa undang-undang ini penting ataupun tidak untuk diletakkan ataupun diwajibkan di atas bahu pegawai pentadbiran, mungkin ketua jabatan, mungkin ketua agensi. Penting ataupun tidak, undang-undang ini diletakkan dalam konteks mereka, dan apa logik di sebalik undang-undang yang diletakkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam tentang pegawai perkhidmatan awam ni. Saya nak minta Dr. Sahul ulas tu, dan kalau ada ulasan lain boleh teruskan juga lah. Kita pun lepas tu mungkin kita boleh berhentilah dengan ulasan. Jadi tolong ulas yang tu Dr. Sahul. Nak dengar pandangan Dr. Sahul dalam bab ni. Baik, terima kasih. Apa yang Ustaz Salman tanya itu adalah berkaitan dengan biling yang perkhidmatan bilangan 3 tahun 2002. Ya? Dan dia ada menyentuhlah berkaitan dengan pemilikan saham, dan seperti isu yang kita bincangkan itu, dan sudah disebutkan bahawa
nilai saham itu tidak boleh melebihi daripada 100,000 misalnya kan, 100,000 pada nilai semasa maksudnya waktu dibeli lah. Jadi itu satu persoalan yang timbul. Adakah nilai saham 2.156 juta warrant atas nama syarikat tu apa, Force something lah, yang dibeli oleh Tan Sri Azam itu nilainya tidak melebihi 100,000. Jadi kalau kita nak menjawab soalan Ustaz Salman berkaitan dengan apa logiknya undang-undang itu ataupun perkeliling itu diletakkan sebagai tanggungjawab bagi ketua jabatan. Baik, dia ketua jabatan bagi setiap peringkat itu berbeza-beza. Ketua jabatan bagi setiap peringkat itu berbeza-beza. Misalnya ketua jabatan bagi saya itu berbeza dengan ketua jabatan bagi seorang ketua Pesuruhjaya misalnya. Bagi seorang ketua Pesuruhjaya SPRM misalnya perlulah merujuk kepada pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam misalnya. Itulah ketua jabatannya. Jadi untuk saya sebagai seorang pensyarah universiti, ketua jabatannya adalah di peringkat universiti saya, iaitu di bawah PBM, pihak berkuasa melantik begitu. Dan kenapa tidak macam saya contohnya terus melapor kepada peringkat yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada saya, sebab tidak ada, maksudnya tidak ada pengenalan. Maksudnya tidak ada direct contact antara saya dengan satu peringkat jabatan yang lebih tinggi atau jabatan jauh lebih tinggi daripada saya. Sebab nanti akan ada melibatkan soal budi bicara ketua jabatan. Soal budi bicara ketua jabatan. Bagaimana ketua jabatan itu hendak melaksanakan budi bicara dia jika dia tidak mengenali batang tubuh orang yang berada direct di bawah dia itu. Jadi soalnya saya dari segi undang-undang, dari segi peraturan yang sudah ada, perkeliling keliling tahun 2002 itu pada saya sudah cukup baik. Tinggal lagi bagaimanakah pelaksanaannya dengan telus. Itu saja. Contohnya dalam kes ini, adakah tindakan sudah dibuat untuk menyemak? Sudah dibuat untuk menyemak, adakah nilai itu tidak melebihi 100,000 misalnya? Adakah sudah diisytiharkan harta itu? Tetapi kalau isytihar soalnya timbul sekarang ini, apabila satu kenyataan terbuka dibuat oleh Tan Sri Azam Baki bahawa ilmu dikendalikan oleh adiknya, itu je soalnya. Bukan soalnya dia breach perkeliling itu sangat sebenarnya. Kalau dikata 100,000, below 100,000 nilai pun saya rasa saya boleh percaya. Below 100,000 sebab saham itu dibeli tahun 2015. Warrant. Harga warrant biasanya lebih rendah. Dan saya klik lah 2.156 juta kalau bahagi dengan 100,000 pun dia akan jatuh lebih kurang 0.046 sen. Yang tidak mustahil lah harga itu 0.046 sen. Warrant itu boleh dibeli. Pada tahun 2015 misalnya. Pada saya bukan itu soalnya, tetapi soalnya ialah keraguan demi keraguan yang ditimbulkan apabila tidak mahu menjawab persoalan yang sebenar itu. Apabila ada pula percanggahan antara pihak, contohnya ada soalan yang bertanya tentang SIGDA 29A sebab dia berkaitan dengan ini juga. SIGDA 29A menetapkan bahawa semua urus niaga security hanya boleh dilakukan oleh pemilik manfaat security atau penama yang dibenarkan. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh SC sendiri, oleh Suruhanjaya Security sebelum melaksanakan. Ini adalah respon sejurus selepas kenyataan oleh Tan Sri Azam Baki. SC terus menegaskan alasan bertentangan dengan peraturan kelas 25, dua-dua lah, 25 dan 29. Saya petik ini daripada berita harian online. Saya petik ini daripada berita harian online. Hanya selepas berapa ketika lah, Januari 8. Berapa ketika selepas Tan Sri Azam tekan akaun itu dimiliki oleh, boleh dengar Boleh, tapi sangkut-sangkut sikit. Oh, dia sangkut terus. Bukan sangkut sikit, sangkut terus. Kita okey, tak apa. Dr. Sahul dah dia punya feed daripada device Dr. Sahul hilang sekejap. Saya rasa kalau Dr. Sahul kembali kita boleh dengarlah ulasan tambahan dia tentang isu ni yang belum selesai lagi tadi tu. Okay, sambung ya. Dr. Sahul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila sambung. Tak dengar. Dr. Sahul dengar? Dia tak dengar. Okey. Kita dah pukul berapa? Kat Tapi Malaysia saya 10.30. Sorry. Mungkin nak kongsi sikit Ustaz Salman.
apa yang tadi disebutkan oleh Dr. Sahul berkaitan dengan isu pengisytiharan ini. Sebenarnya benda ini juga adalah satu benda yang quite straightforward. Antara pihak yang tidak bercakap dan tidak bersuara dalam bab ini adalah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Kerana dia nanti kalau dia nak, dah tentu dia akan sama ada record ni. Hello? Dr. Sahul, dengar tak? Dr. Sahul? Nampak Ustaz? Ataupun Dr. Abu boleh sambung dulu. Saya teks Dr. Sahul bagi tahu kat dia apa situasi dia. Assalamualaikum. Okay. Kami dengar suara Dr. Sahul tapi tak apa, dia mungkin tak dengar suara kita ataupun dia kena mungkin masuk kembali. Ya, mungkin dia tak dengar. Kembali. Okey. Dan boleh dengar dengar, Baik, maaf. Dengar kan? Cuma saya tak nampak apa-apa di sini, blank. Baik, saya teruskan soalnya tadi itu ialah seperti yang disebutkan bahawa bukan soal perkeliling itu, tetapi soal pelaksanaan yang menyebabkan akhirnya timbul berbagai persoalan yang lain, persoalan-persoalan yang baru. Jadi saya kira dari segi logiknya perkeliling itu sudah okey. Cuma saya nak respon satu soalan yang ditimbulkan berkaitan dengan ada yang mengatakan bahawa yang di Pertuan Agong sahaja yang boleh memecat Ketua Pesuruhjaya SPRM. Pada saya pelantikan itu atas nasihat daripada Perdana Menteri. Pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM adalah di atas nasihat Perdana Menteri. Tetapi pelucutan jawatan itu boleh dibuat oleh Perdana Menteri. Atas kapasiti penjawat awam itu. Sebab itulah ada cadangan daripada pihak ahli parlimen yang dilontarkan pada tahun 2020, September 2020 mengatakan bahawa dia ubah pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM misalnya untuk menjamin ketelusan dilakukan di parlimen. Maksudnya parlimen memberikan undi 2/3 untuk melantik Ketua Pesuruhjaya SPRM. Maka dia akan melalui satu proses yang sangat teliti dan telus. Supaya tidak ada apa-apa implikasi politik terhadap pelantikan SPRM. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM boleh bertindak dengan lebih terbuka tanpa perlu takut dengan mana-mana parti politik ke atau mana-mana individu yang berkuasa misalnya. Sebab kuasa untuk menurunkan atau memecat ataupun untuk memecatnya daripada jawatan itu tidak terletak pada seseorang individu, misalnya Perdana Menteri ke atau mana-mana menteri ke ataupun pengerusi SPA ke, tidak, terletak pada parlimen. Itu yang sepatutnya. Jadi saya kira soalan yang ada diajukan itu insya-Allah saya kira itulah panduannya. Dan terusnya mungkin minit 2 lagi Ustaz Salman. Masih boleh dengar saya sebab saya tak nampak apa-apa di sini. Boleh. Teruskan. Apabila disebutkan pada awal tadi mula-mula berkaitan dengan ada parti politik yang sebenarnya dia memperjuangkan agama. Tapi dalam soal ini seolah-olah macam tidak mahu bersungguh-sungguh untuk, bukan kita kata menuduh atau mendakwa sesiapa, tidak, tetapi juga memperjuangkan bahawa ini perlu didengari. Keluhan ini perlu didengari dan perlu dibicarakan. Ada yang kadang-kadang mungkin ada ustaz yang tadi disebutkan, ada ustaz yang mengatakan bahawa ini adalah cubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Apa kaitannya dengan politik? Jawatan ini bukan jawatan politik. Jawatan inilah jawatan penjawat awam. Kenapa perlu dipertahankan jika ada keraguan? Kita hanya meminta siasatan, bukannya menjatuhkan hukuman. Itu sahaja. Untuk membebaskan daripada tuduhan-tuduhan itu dan kemudian back to work. Itu sahaja. Simple as that. Kadang-kadang kita ni menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Allah itu bukan main lagi. Solatnya tak pernah tinggal apa semua. Tapi hubungan dengan manusia, hablum minan nas itu tak pernah dijaga. Hubungan vertikal jaga, hablum minallah. Hablum minan nas tidak terjaga. Tapi kalau kita tengok dalam Quran seperti mana bila saya baca konteks Quran apabila menyebut tentang solat iaitu hablum minallah, dia menyebut juga dengan konteks, dia juga melekatkan zakat bersama-sama 28 kali. Apabila menyebut tentang dirikanlah solat, tegakkanlah solat, dia akan menyebut dan juga bayar zakat. Tunaikan zakat. Dia tak sebut tunaikanlah juga puasa. Apabila sebut tentang solat, terus ayatnya berikutnya ialah puasa, tidak.
Haji tidak, dia kata terus zakat. Sebab apa? Zakat itu adalah hablum minan nas. Itu hubungan horizontal. Hubungan antara manusia dengan manusia. Nampak tak seimbangnya agama itu? Menjaga hubungan dengan Tuhan dan terus menjaga hubungan dengan manusia. Sebab zakat itu perlambangan prinsip keadilan dalam agama. Perlambangan prinsip keadilan dalam agama. Saya sangat suka bila saya kuliah pun saya selalu pernah sebut tentang ini. Iaitu bagaimana agama itu menjaga hubungan antara manusia dan hubungan dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu of course lah priority. Tetapi dia tidak meninggalkan keseimbangan. Dunia ini berlangsung dengan keseimbangan. Bermaksud kalau kita ada orang yang mengatakan bahawa kita parti yang menyeru kepada agama, parti yang menyeru kepada agama, parti yang memperjuangkan agama, maksudnya dia juga perlu mengambil berat tentang hal ini, iaitu hubungan dengan manusia. Yang akan menyebabkan kesengsaraan, kerosakan seperti mana yang sudah disebut dalam petik tadi. Fasad, kerosakan pada manusia. Salah guna kuasa, pecah amanah akan menyebabkan kerosakan pada manusia. Ya itulah dia hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Dan saya kira ini perlu ditekankan, perlu ditekankan dan perlu diambil berat oleh parti ataupun pihak yang memerintah hari ini. Beyond politics. This issue is beyond politics. Jangan hanya melihat daripada kacamata politik. Seperti saya ulang tadi, seperti sudah saya sebutkan tadi, siapa sahaja perlu dibuka kepada perbicaraan yang telus dan adil supaya tidak ada sesiapa yang teraniaya. Itu saja. Terima kasih Ustaz Salman. Saya kembalikan. Saya tak nampak apa-apa sekarang ni, saya hanya bercakap terus ya. Terima kasih Dr. Sahul. Kita boleh nampak video dan kita boleh dengar suara. Saya ingat kita pun dah lambat. Jadi yang terakhir ni saya nak minta Dr. Abu tambah mungkin dalam masa 1 minit 2 minit. Apa cerita tadi tentang Jabatan Perkhidmatan Awam mendiamkan isu ini. Tolong habis cerita tu dan juga mungkin kesimpulan sedikit mewakili kita bertiga ni. Dr. Abu mungkin boleh buat kesimpulan sedikit sebelum kita tutup majlis pada hari ini. Silakan Dr. Abu. Terima kasih Salman. Saya ingat apa yang saya katakan tadi, kes ini adalah straightforward, very straightforward. Apa yang straightforwardnya adalah dia boleh untuk keluarkan dokumen pada tahun 2015, 2016 dia kononnya telah pun isytiharkan. Dan kemudian pada tahun ataupun dia mungkin hantar salah satu daripadanya kepada JPA. Kerana semua ini disusun di bawah perintah di bawah JPA juga, ada terlibat secara langsung ataupun tidak. Jadi kalau dia boleh buktikan dan kita boleh tengok dan Perdana Menteri tidak masuk campur sehingga memaksa orang untuk menerima apa sahaja penjelasan itu, saya kira benda ini takkan jadi sekecoh dan seheboh ini. Okey? Kalau dia nak gunakanlah permainan ataupun silat politik dia kata okey, buat satu badan bebas dan dia lantik, dan untuk buat lantikan tu pun ambil masa sebulan kan. Maka dia kata kalau orang marah lagi dia kata tak apa, kami tengah buat selection apa semua. Itu pun boleh untuk meredakan marah orang. Tapi itu tidak berlaku. Jadi saya kira ini adalah isu yang sangat-sangat penting. Ia bukan hanya menuju kepada Azam Baki, tetapi ia adalah satu gambaran kepada sesiapa sahaja, orang politik, bangsawan, penjawat awam yang korup, ia perlu untuk dibawa ke muka pengadilan ataupun diberikan satu proses pengadilan yang adil. Ada siasatan, ada badan yang bebas untuk menilai dia. Dan ingat, saya suka untuk ingatkan juga apabila gerakan ini, apabila kita mengkritik perkara ini, bukan kita tuju kepada penjawat awam secara keseluruhan. Saya kira Dr. Sahul adalah penjawat awam. Adalah penjawat awam. Beliau tidak terasa bahawa beliau diserang dalam masalah ini. Kerana saya fikir bahawa beliau tidak terlibat dengan salah guna kuasa ataupun korupsi ataupun rasuah. Maka sesiapa sahaja di kalangan penjawat awam, sekiranya anda tidak terlibat dan anda bukan kaki rasuah, anda bukan koruptor, anda bukan penyalahguna kuasa yang ada pada anda, buat apa anda ingin takut ataupun ingin ataupun melenting? Kerana ingat, boleh jadi anda, boleh jadi keluarga anda, isteri anda, pasangan anda menjadi mangsa kepada korupsi dan salah guna kuasa. Dan kita telah melihat bagaimana disebabkan salah guna kuasa, disebabkan ketidakjujuran ini, anda sendiri sebagai penjawat awam tidak boleh untuk kita angkat penggajian sebagai contoh, ataupun kerja dan juga prospek pekerjaan anda hilang kerana investor-investor yang ada ini lari keluar.
Kerana kita akan lihat antara salah satu indikator mereka adalah keyakinan terhadap pengurusan yang baik. Sebelum 2018 kita berada pada tahap 61 indeks korupsi. Okey. Selepas 2018, 2019 kita naik lebih baik kepada 51. 2020 berlaku perubahan, kita turun kepada 57. Untuk 2021 yang akan keluar pada 25 hari bulan seperti yang disebutkan oleh Dr. Sahul nanti, kita akan lihat adakah kita akan kembali kepada 61 ataupun lebih teruk daripada itu. Maka yang akan membayarnya adalah semua daripada kita, dan tatkala kita mendiamkan diri, mengunci mulut, berpeluk tubuh, ketika mana anda menjadi mangsa, anda mungkin tidak mempunyai moral standby untuk bising, untuk bercakap di dalam media sosial, ataupun untuk mengomel, ataupun untuk marah. Kerana ini antara salah satu daripada mata rantai kepada kejahatan yang akan memangsakan anda dan kita semua sehingga meruntuhkan negara ini. Ingat, ini rumah kita. Ini adalah rumah kita, Malaysia. Sekiranya kita melihat orang lain pergi merosakkannya, kalau ia seperti sebuah kapal ataupun bot, kita hanya melihat orang lain yang menebuk lantai bot ataupun kapal itu dengan merasakan itu bukan urusan aku, akhirnya yang akan menyebabkan karam, yang akan menjadi mangsa kepada karamnya itu bukan dia sahaja, tetapi kita semuanya. Anda ada tanggungjawab moral, tanggungjawab agama, tanggungjawab kenegaraan untuk bersuara dan menyelamatkan negara ini. Terima kasih Ustaz Salman dan terima kasih kepada Dr. Sahul. Unmute Ustaz Salman, unmute. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Abu dan Dr. Sahul yang bersama dengan saya dalam sesi perbincangan kita pada hari ini. Kita pun dah lambat, saya plan nak berhenti 10.30, sekarang dah 10.47. Dr. Sahul ada nak tambah apa-apa lagi ke sebelum kita tutup majlis? Okey, mungkin tak clear kot. Jadi kalau begitu insya-Allah kita mungkin tangguh dulu majlis pada hari ini dengan ucapan terakhir daripada Dr. Abu Hafiz tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil sedikit sebanyak pengajaran menjadi warga negara yang berguna dan menyumbang kepada negara sedikit sebanyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati negara kita, meletakkan negara kita pada tahap dan juga pada landasan yang betul untuk kita mendapat keridhaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Dengan itu saya berhenti dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.